لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد. Yang sekasihi pengacara majlis yang berusaha DSP Muhammad Nur Azmi bin Abdul Ghaffar, Timbalan Ketua Polis Daerah SPS, yang berusaha ASP Muhammad Zakaria bin Abdul Qadir, Ketua Bahagian Pengurusan Rangkap Pengurusi Surau Imam Asy-Syafi'i, Ibu Pejabat Polis Daerah SPS, staf-staf Polis Daerah SPS, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah, termasuk sahabat saya Ustaz Syabani, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Alhamdulillah, ini pertama kali saya berada di Balai Polis Daerah, bukan Balai, Ibu Pejabat Polis SPS ni. Bukan kena tangkap, ceramah. Dulu dah masuk polis, Ibu Pejabat Polis juga takut tuan. Allah Akbar. Terima kasihlah kerana kepada Tuan Muhammad Nur Azmi yang sudi membenarkan saya boleh berceramah di sinilah. Ini adalah pertama kali tuan-tuan di SPS ni. Di SPU selalulah. SPU kerap sangatlah. Dan topik kita pada hari ini berkenaan dengan Ma'al Hijrah lah. Sebenarnya berlaku peristiwa hijrah bukan pada tanggal 1 Muharram. Berlaku peristiwa hijrah ialah pada tanggal 27 Safar. 27 Safar. Saya cakap bahasa utara boleh no? Sebab kadang-kadang saya 5 minit air kontrol. Safar lama tak jumpa kan. Lepas tu keluar utara, minta maaf tuan-tuan. Saya cerita tuan-tuan, saya pergi ceramah di Johor. Kontrol 5 minit lah. Lepas 5 minit dia keluar Moronot kan, Seron mau keluar. Habis ceramah, dia tu main jumpa saya yang panggil, Ustaz ceramah, dia kata kami sepatah tak faham. Saya kata tadi saya buat lawak hampa gelak. Dia kata dia Ustaz gelak, kami gelak. Pun tak faham. Habis dia kata jom Ustaz pergi rumah kami, rumah saya. Dia kata rumah saudara dekat mana? Rumah saudara dekat mana? Saudara ni orang mana? Kita orang Johor. Oh, orang Johor. Rumah saudara kat mana? Naik kereta dia tu setengah jam tak sampai. Kita pun heran lah, ni saya ada kerja ni lepas ni. Rumah saudara kat mana? Dia tahu rumah saya dekat aja, dekat tu ada taman. Dekat taman tu depan rumah saya tu ada jalan tar. Atas jalan tar tu ada gon. Tuan-tuan tahu tak gon? Orang utara aja yang tahu gon ni. Gon maksudnya bumper. Tiba-tiba dia sebut gon. Dia kata orang Johor. Saya pun tanya, ada nak tanya betul-betul ni, hang ni orang Johor? Betul apa Ustaz? Hang sebut gon? Terus dia kata, dah saya orang Kok Diang. Belagak lama tak jumpa lah. Rupanya Kok Diang main tuan. Saya boleh kontrol 5 minit lah. Lepas tu bahasa utara. Jadi berlaku pada 27 Safar. Safar lah, Safar 27 Safar. Ketika mana peristiwa ni berlaku tuan-tuan, kita duk heran kenapa 1 Muharram. 1 Muharram ini adalah tarikh yang ditetapkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ketika dia jadi khalifah, masa tu gubernur yang dihantar ramai. Depa balik, mereka bersidang, maka mengangkatlah tangan di antara mereka bagi cadangan. Wahai Amir Mukminin, orang Cina ada tahun dia, orang India ada tahun dia, orang Rom kan ada tahun Masihi. Kita orang Islam tak ada tahun. Maka bincang-bincang, mereka kata kita nak mula tahun apa? Ada yang kata kita mula ketika Nabi meninggal. Nabi meninggal kan. Kalau meninggal, tahun tu maksudnya tahun sedih kan. Jadi kita akan rasa sedih, ditolak. Ada yang kata ketika Nabi SAW dilahirkan. Sama juga dengan tahun Nabi meninggal kan, 12 Rabiul Awal. Dia bertolak juga. Akhirnya Sayyidina Ali kata, apa kata kita mula ketika umat Islam ni kan, al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma. Umrah ke umrah ampun dosa. Wal hajjul mabrur laisa al-jaza ila al-jannah. Haji yang diterima oleh Allah tiada balasan syurga. Maksudnya bila kita dah buat haji, kita macam bayi yang dilahirkan. Maksudnya kita ni hebat. Tiba-tiba kita masuk tahun, namanya tahun, kita ambillah sebagai hijrah Nabi. Tahun hijrah. Sebab kita hijrah untuk membina satu kerajaan Madinah. Maka cadangan itu diterima. Sayyidina Ali kata, kita mulakan dengan Muharram.
Sebab kita diampun dosa, maka sahabat pun menerimalah. Maka dimulakan awal bulan ialah Muharram. Kemudian tahunnya dinamakan Hijriyah. Itu yang menetap siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab. Berlaku peristiwa hijrah 27 Safar. Ketika pagi itu berlakulah satu mesyuarat di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni adalah tempat yang dibina oleh nenda Nabi. Nabi nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kan, bin Abdul Manah bin Hashim bin Abdul Manah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai sampai kepada Adnan tak ada khilaf. Tapi daripada Adnan sampai kepada Nabi Adam ada khilaf. Menunjukkan apa? Qusay bin Kilab ni lah yang membina Darun Nadwah. Tiba-tiba mereka mesyuarat di kalangan puak-puak Quraisy ni. Dia berkata yang diketuai oleh Abu Jahal. Abu Jahal ni namanya Amru bin Hisham. Nabi pernah berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada dua Umar. Umar yang pertama ialah Amru bin Hisham lah, namanya Abu Jahal. Gelaran dia Abu Jahal. Yang kedua ialah Umar Al-Khattab. Lalu Allah bagi hidayah kepada Umar Al-Khattab. Abu Jahal ni namanya Amru bin Hisham. Dia bukan digelar Abu Jahal, tapi oleh kerana dia benda hak tak elok tu, dia cukup pandai. Benda hak tak elok kira dia paling cerdik lah. Benda hak elok dia tak cerdik. Dalam kita ada tak? Ada no? Kadang-kadang dalam mesyuarat nak buat ma'al hijrah, dia duduk dalam AJK tanya pendapat, tak ada pendapat. Tak penting nak bagi pendapat kan. Tapi dalam nak sambut tahun baru, tak ada bagi pendapat, dia angkat tangan dah. Karaoke Kalau bahas tak elok dia cukup pandai. Adik-beradik Abu Jahal tu benar. Abu Jahal ni benda baik dia tak kerti. Dia duduk dalam jawatan kuasa tu, dia ketua, dia jadi pengerusi. Maka dia kata Muhammad ni nampak sangat telah mencemarkan kita, menghina Tuhan-Tuhan kita, mencerca Tuhan kita, menghina kita, menyembah batu. Jadi apa pandangan tuan-tuan? Bangun nama Abu Aswad. Abu Aswad kata, apa kata kita tangkap Muhammad, kita pergi buang pergi jauh-jauh, supaya dia jauh daripada kita. Abu Jahal kata, dia cerdik dalam benda tak elok. Dia kata Muhammad ni digelar Al-Amin, amanah, cara cakap dia pandai. Kalau dipindah jauh-jauh, nanti dia cakap, dia tunjuk akhlak dia, semua pakai ikut, nanti serang kita balik. Yang ni tak boleh pakai ni idea ni, tolak. Bangun seorang lagi, apa kata kita buat satu peti, kita buh dalam Masjid Haram, dalam Kaabah, kita ambil Muhammad, buh dalam tu. Kita biar dia jangan bagi makan, bagi minum, biar dia mati kering. Abu Jahal kata apa? Hampa ingat Muhammad ni siapa? Dia keturunan Bani Hashim. Bani Hashim ni orang yang hebat, yang memberi makan kepada orang yang datang ketika haji, termasuk juga Bani Umayyah. Bani Umayyah tuan-tuan bagi makan kepada orang yang menunaikan haji masa tu. Bani Hashim hebat, tak boleh kita tolak yang ni, tak boleh pakai. Jadi macam mana nak buat? Tiba-tiba Abu Jahal kata, apa kata kita bunuh Muhammad ni? Bunuh tu. Dia berkata nak bunuh, hang kata Bani Hashim, nanti dia pun ambil tindakan. Bisik iblis datang menyerupai seorang lelaki. Dia kata, apa kata kita lantik di kalangan pemuda-pemuda Quraisy ini seorang anak muda daripada satu kabilah. Depa ni pandai main pedang, hantar pergi rumah Muhammad, cincang dah. Terus pendapat dia diterima. Pada pagi tu, maka mereka pun berpakat buat keputusan. Okey, malam ni pukul 2 pagi kita hantar 20 pemuda-pemuda Quraisy yang hebat main pedang, bunuh Muhammad. Nabi Muhammad ni ialah apa? Nabi yang mana dia akan diwahyukan. Maka Jibril datang pada petang tu. Wahai Muhammad, mereka telah mesyuarat di Darun Nadwah nak bunuh kamu. Malam ni mereka nak hantar 20 pemuda Quraisy, kamu akan dicincang mati. Nabi Muhammad tuan-tuan, dia buat macam mana? Bila dah dapat, dia pergi cari sahabat yang baik. Sebab tu dalam hidup kita tuan-tuan, nak kita buat baik, kena cari sahabat yang baik. Sebab tu Nabi kata apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang dengan agama kawan dia. Falyanzur ahadukum may khalil. Tengok dengan siapa kita kawan. Macam kita lah anggota polis lah. Kalau kita ada kawan yang baik, pegang elok-elok, jangan lepas. Kawan yang baik macam mana? Kawan yang ingat kita tentang akhirat kita. Kawan yang tak menyusahkan kita. Jumpa dia tak fikir pasal hutang,
Ni kalau jumpa dia, nampak muka dia hutang lah kan? Hutang nampak muka dia lah. Yang tu tuan-tuan lari lah. Dia tak menyusahkan kita. Sebab tu saya ada kawan baik saya, Ustaz Aslin kan. Sebab apa? Bila kami berjumpa, kami rasa tenang dan tak menyusahkan kami. Saya tak hutang dia, dia tak hutang saya. Kadang-kadang kami tolong sama-sama. Tu pegang kawan Dr. Izhar Arif, tu kawan lah. Lagi Ustaz Nur Hisham, tu kawan-kawan kami lah. Dan bila jumpa ni tuan-tuan, kami rasa tenang hati. Datuk Badli Shah, kami ada grup kami lah, grup geng-geng namanya Geng Kuda Merah. Tak boleh pakai yang merapu dalam tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duduk letu, dia terkejut tuan-tuan, ni Ustaz apa ni? Sama lah kan, biasalah kan. Tapi itulah tuan-tuan, pegang elok. Macam tu Nabi Muhammad dia ada kawan dia nama Abu Bakar. Macam tuan-tuan kerja ni tuan-tuan, kalau ada kawan yang baik, kawan itulah tolong nasihat kita, peganglah elok. Sebab apa? Sebab kita tak boleh hidup seorang-seorang. Kita mati memerlukan orang untuk mandikan kita, kapan kita, untuk semayang jenazah kita. Jangan kita duduk belagak lah. Macam saya ustaz kan, belagak apa yang ada kat saya kan, kereta saya, esok kereta kita terakhir dengan jenazah, pangkat kita kan, tuan-tuan pangkat semua ni, saya pun takut tuan-tuan tengok. Tapi bini saya pangkat banyak lagi, paku penuh. Sama dengan bini tuan-tuan kan, tuan-tuan 3 paku, dia banyak paku. Tudung dia paku penuh. Tadi bersiap tuan-tuan, saya kata awak yang lama ni nak pergi ceramah, rupanya penuh paku ni. Putar dia, hang ni lebih kalah daripada polis ni. Paku banyak. Nak belaga apa tuan-tuan dengan pangkat kita? Pangkat kita terakhir, Allah yarham, Allah yarhamah. Kita nak bangga dengan apa? Dengan pakaian kita yang cantik, pakaian kita terakhir, kapan ya? Kita nak bangga dengan rumah kita yang besar, rumah kita terakhir liang lahat aja. Kadang-kadang kita nak bangga dengan perfume kita yang wangi, perfume terakhir kita, apa bagus ya? Apa ada kat kita? Sebab tu kawan ni lah tu nasihat kita. Nabi Muhammad pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, malam ni mereka nak bunuh aku, macam mana nak buat? Tak apa, dia kata malam ni kita hijrah, kita keluar, kita pergi Madinah. Mereka buat perancangan elok. Sebab tu nak buat sesuatu kena ada perancangan yang elok, mesti ada perancangan. Sebab tu we have a manager. Nak cakap orang putih sikit no? Sometimes you deliver your talk in English, that mean you are a clever person. Nampak ada faham mana kan? Ni kan orang cerdik lah. Aku ceramah kat Bali, aku cakap haram tak gelak. Dia baca apa? Tattoo. Tak today. Tapi orang Bali cakap, orang putih betul tak? Tak today. Ya kan? What is the day for today? Tak today. Orang Bali nonton. Bilik A. Pernah ceramah tabung haji, pergi ceramah kat Bali. Dia kata okey, habis ceramah kita tunggu bilik A. Rupanya bilik A tu bilik ayak. Semua jamaah Bali duduk dalam bilik ayak. Tabung haji tanya apa siapa? Bilik A. Bilik ayak. Sama tadi. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan, dia kata kita hijrah lama. Perancangan ada. Jadi kena ada good manager. Macam tu tuan-tuan kan. Tuan-tuan ada ketua polis, ibu pejabat, timbalan ada. Mesti ada a good management. Kalau tak ada, lingkup kita. Sebab tu kita kena respect ketua kita. Sebab dilantik selagi mana dia menjadi ketua kita. Itu di antara sami'na wa ata'na. Begitu juga apabila Sayyidina Abu Bakar diberitahu kita hijrahlah malam ni. Nabi atur pancangan macam mana? Nabi akan keluar pukul 2 pagi. Ketika itu diatur Sayyidina Ali ni menantu Nabi tuan. Menantu Nabi, dia boleh tidur atas riba menantu dia. Tuan-tuan boleh tidur tak? Saya bila anak saya kahwin, saya try tidur atas riba menantu saya. Kali pertama lah, lepas tu tak tidur lah. Tahu riba, mamak bulu penuh. Aku geli tuan-tuan. Ada mamak kata maaf. Saya tarik balik, saya tarik balik. Allah. Nabi tuan-tuan dalam satu peperangan, kadang-kadang orang cerita marah kita kan, tapi ada satu riwayat menceritakan Nabi balik dalam satu perangan. Nabi cari Sayyidina Ali. Ya Ali, aina anta? Mana kamu? Ana hina ya Rasulullah. Ta'al ijlis hina. Mari duduk sini. Bila duduk, Nabi tidur atas riba Sayyidina Ali. Dalam satu riwayat, bila tidur tuan-tuan, rupanya Sayyidina Ali tak semayang asar. Jaga-jaga, Nabi tanya, Ya Ali, kamu semayang asar belum? Belum ya Rasulullah. Kenapa tak kejutkan aku?
Apa kata Sayyidina Ali? Masakan aku nak kejut, yang tidur atas reba aku ini ialah Rasulullah. Rasulullah, bukan Pak Ma'un. Rasulullah. Nabi tengok-tengok matahari nak jatuh dah, Nabi pi, demi aku di bawah kekuasaanmu, jangan benarkan matahari ini jatuh sehingga Ali solat. Selesai solat, matahari tu tak jatuh. Masa tu Bilal dah standby dah nak azan. Tak jatuh-jatuh. Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Habis saja Sayyidina Ali solat, baru matahari jatuh. Kerana apa? Meraihkan Rasulullah. Bapa mentua tidur atas riba menantu. Allah, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, Nabi rancang elok, wahai Ali, kau tidur di atas kaki laku. Tidur dalam keadaan mati. Tuan-tuan sanggup tak? Mati. Mesti mati. Maksud dia, tidur tu mati lah, mengganti Rasulullah. Tapi oleh kerana Rasulullah sanggup. Allahu Akbar. Nabi tidur, Sayyidina Ali tidur. Bila tidur tuan-tuan pukul 2 Nabi bangun. Sebab tu tuan-tuan, kita kalau nak bangun awal, tidurlah awal selepas Isya. Jangan tuan-tuan nak bangun pukul 4, tidur pukul 3. Tak ada harapan. Dan memang tak dapat lah. Dia silap subuh betul lepas. Tidur awal, jangan bangun awal. Sebab apa? Nak cerita ibadat ni tak boleh cerita, dia kena buat. Orang yang buat dia akan rasa kemanisan. Macam tuan-tuan lah selalu duduk semayang kan, tiba-tiba tuan-tuan bertugas, tak boleh nak semayang. Tuan-tuan rasa macam mana? Tak boleh duduk dia. Nak semayang macam mana ni? Maksud dia ada iman tu. Ataupun tuan-tuan pergi rumah orang, tuan-tuan tak pernah tinggal solat, tiba-tiba sampai rumah menantu kita, dia tengok TV ya waktu maghrib. Kita rasa macam mana? Macam mana nak abang sekali, takut elong bulanan tak dapat. Mana nak abang kan? Lah kali tuan-tuan keluar pergi semayang kat surau, ada iman lah tu. Tapi kalau tuan-tuan duduk, dia tengok TV, tuan-tuan tak apa, balik khadar. Maksud dia tak rasa kemanisan dalam ibadat. Nak tahu bila tak boleh buat, kita akan rasa nikmatnya tuan-tuan dalam ibadat. Sebab tu bila Sayyidina Ali tidur, mati tuan-tuan, bukan hidup. Maksud dia kematian yang menanti. Bangun-bangun tuan-tuan, Nabi keluar, tengok-tengok pemuda Quraisy dah 20 dah kepung dah. Nabi dengan mukjizat yang ada, dia genggam pasyak tu, dia baca surah Yasin ayat yang ke-9. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Bila tiup, pemuda yang pegang pedang tadi semua lena. Tuan-tuan, kami dulu mengaji pondok, tok guru pondok kata, hampa main ni naik motor lesen dah? Tak ada, dia kata. Ni pakai kepiah macam mana? Pakai kepiah dah, pakai kepiah bukan serban, helmet tak ada. Tu kalau polis tahan, tak tahu. Dia kata hampa baca ayat ni. Dia ingat polis tu bodoh. Rupanya dia buat sungguh. Tengok-tengok depan dia roblok, dia pun pakai serban, protek tak ada. Dia pun tengok tu guru tu, nenek-nenek, polis. Waja'alna min baini aydihim wa min. Rupanya polis tu pun dengar kuliah juga. Dia tiup, alhamdulillah. Dia tiup muka polis tu tarik terus masuk balai. Rupanya polis tu pun ngaji juga tuan-tuan. Dengar yang orang main dengar. Tuan-tuan lah baru dengar. Tuan-tuan try tengok baca, insya-Allah. Ya, dia berdinding tuan-tuan. Jadi kita nak beritahu, bila Nabi baca aja, Nabi bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh dalam hidup kita, sebelum pencen, pergilah umrah dulu. Ada orang kata umrah ni sunat dah, umrah pertama wajib. Al-umratu ila umrati kafaratul lima bainahuma. Umrah ke umrah ni ampun dosa. Ada orang kata, Ustaz saya tak ada duit. Bohong lah, boleh duit ada. Pilah tuan-tuan, wajib yang pertama, jangan kata sunat. Jangan kata siapa pencen saya. Saya ingat kawan saya tuan-tuan, dia pencen paku satu hak besar tu, macam DSP, lepas tu ada 2 lagi bintang. Orang panggil apa tu? Crown satu, lepas tu ada 2. Kalau askar saya tak lah, bagi apa? ACP tinggi tu. ACP kita jom pergi umrah, tak apa, pencen pergi ya. Pencen 2 hari ya tuan-tuan, 2 hari ya pencen. Lepas tu dia pergi makan di Indonesia, mati di Indonesia. Kerana usus dia tak boleh nak peristalsis. Maksud dia bila masuk makanan dia tak boleh. 2 hari mati. Duit dalam bank banyak. Allahu Akbar. Lepas iddah bini menikah lain. Sayang tuan-tuan.
Bila tuan-tuan hampa simpan duit menjadi ni nikah lain. Allah Akbar. Tengok-tengok sedih tu. Dia saya minta jumpa bini dia daripada Faraid kan, tanya dia, kau buat tak badan haji kat abang? Dia kata kena buat lah. Kami tanya macam tu, kena buat lah. Saya kata kena buat lah, badan haji dia tak pergi umrah, tak pergi haji, tak pergi. Loh, habis lah kami Faraid dah. Tak ada apa. Orang tu duduk dalam kubur game tuan-tuan. Dah lah bini nikah ni kan, duit habis, faham tak ada. Aduh. Jadi tuan-tuan tu lah pergi Mekah lu, pergi umrah lu, pergi tengok lu. Kurang-kurangnya bila kita mati, Allah kata hang pernah ziarah akan rumahku. Hang pernah, Nabi kata hang pernah ziarah, sebab Nabi pernah sebut dalam hadis dia, saya lupa matanya, sesiapa yang menziarah aku ketika aku dah meninggal seperti mana dia ziarah aku ketika hidup, maka salamnya aku jawab. Maksudnya kita bagi salam tu Nabi jawab dalam alam barzah, dalam alam kubur. Jadi tuan-tuan ada kesempatan sebelum pencen, pilah tuan-tuan, ditunjuk muka lu. Ya Allah, aku dah sampai ya Allah. Saya ni pandai psikologi tuan. Kalau saya bawa umrah, siapa tak teriak tak tahu. Namanya tentera, polis apa semua. Saya bawa baru ni tentera 3 orang. Pencen 21 tahun. Tengok kemas, pegawai warren 1. Hak jaga apa nama padang kan, padang kawat dia. Dia. Muka dah nak pergi umrah dengan ustaz. Ni apa? Kita tanya bini dah. Bang kerja apa? Pegawai warren ustaz. Dia cakap macam pegawai warren, nak pergi umrah dengan ustaz. Macam dia bagi arahan. Skot dah. Dia kata tak apa, ada kosong. Jangan tak buat kosong, dia kata. Saya nak pergi sungguh ni. Oh, macam arah kita. Kita tak apa. Allahu Akbar, buhung yang tuan-tuan. Sampai depan Kaabah duduk, saya main perasaan. Sebab saya bagi earphone seorang satu. Saya akan bercakap lah. Bila cakap, semua akan dengar. Jadi dengar di telinga suara saya. Saya kata jemaah duduk. Dia doa, muka macam jebon. Rupanya tuan-tuan, muka je, hati ada taman, buhung lah. Saya kata tengok Kaabah 20 pahala. Dia tengok-tengok, saya main perasaan. Ya Allah, kalau nak ikut ada duit, kami tak ada duit ya Allah. Kalau nak ikut kami sihat, kami tak sihat. Rupanya dia kerja mana? Kalau nak ikut kami lapar, kami tak lapar. Rupanya dia bini 2. Terbayang tengok. Kalau nak ikut ya Allah, kami ni tak ada kesempatan ya Allah, tapi engkau bagi ya Allah kesempatan ni. Ya Allah, kan dia dengar kan, ampun dosa kami ya Allah. Haji pun tadi terus Allah, pegawai warren teriak kuduh kan. Teriak. Habis-habis teriak kan, tawaf apa semua sa'i, dia main peluk saya. Tak, dia kata, saya susah nak teriak, tapi ni saya teriak ustaz. Saya tanya dia pasal apa? Banyak dosa ustaz, apa dosa yang saya tak buat? Lepas tu kita pandai, kita psycho kan, kita korek satu-satu. Saya bini 2 ustaz, zina ni biasa bagi saya. Sebut dia sebut zina, macam-macam lah kita pun dengar lah kan. Dalam hati tu dia dosa dia ni. Tapi hidayah milik Allah tuan-tuan. Tuhan buka pintu hidayah Allah. Saya pernah cerita tuan-tuan dalam YouTube kan, hidayah ni milik Allah. Sebelum kita cerita sejarah, saya pernah bawa orang gangster. Saya ceramah macam ni lah di premis dia. Dia ada 100 backhoe tu yang korek tu kaya, lorinya banyak. Dia duduk ceramah macam ni, duduk depan. Dia habis ceramah, nak ceramah tu tanya, tuan, saya bagi Pak Long dah. Pak Long pernah pergi umrah tak? Pergi haji. Tahu dia kata apa? Tak pernah. Punya kaya tak pernah. Saya kata Pak Long tak pernah pergi ya? Tak pernah. Kata apa tak pergi? Tak sampai seru. Bila tak sampai seru, tak boleh kata apa kan. Lepas tu saya nampak pada ni, saya seru Pak Long. Dia sebut yang ni, kita tak boleh kata apa. Hidayah tak sampai. Tak boleh kata apa lah. Macam orang kata polis kan, kalau kita suruh buat baik, hidayah tak dapat lagi, tak boleh kata apa kan. Sebab tu kita kena doa banyak-banyak kan. Dia kata tak apa. Rupanya tuan-tuan, saya kata macam tu, jom dengan saya. Dia tak kata tak sampai seru, tak dapat hidayah. 2 minggu saya nak tolak, dia main naik motor Harley Davidson. Sampai-sampai kat rumah saya, dia bagi bunyi horn bukan bunyi pek. Bom. Saya buka-buka, Pak Long. Terus dia tengok muka saya, Ustaz, dah sampai seru. Dia dah sampai seru macam mana? Ustaz, saya nak pergi umrah dengan Ustaz.
Serta mana boleh 2 minggu orang nak tolak, dah siap semua, dah visa apa semua, tiket. Dia kata saya orang nak pergi dengan dia, tak mau bawa dah. Saya kata ni macam mana Tak apalah, kami pergi dulu, Pak Long pergi kemudian. Dia pergi seorang kan. Tak apa, yang penting pergi dengan ustaz. Dia tak tahu apa tuan. Tak tahu apa, memang tak tahu sungguh. Quran tak kerti baca. Tak apalah, jom. Dia kata macam mana ni? Sampai teh berterbang nanti pakai kain ihram. Pakai kain ihram sampai kat miqat, nanti dia akan bagi tahu sampai kat miqat niat. Nak niat macam mana? Niat dah. Jadi saya daripada Madinah, saya akan pergi ambil di Jeddah. Jadi kami pergi ambil di Jeddah, pakai kain ihram siap, niat di Zulhulaifah, kan? Pergi ambil dia niat di Qalul Manazil atas kapal terbang. Ambil dia pakai kain ihram. Ambil sampai dekat hotel, nama Qurtobah hotel tu, saya ingat lagi. Saya kata jemaah, tak ada lah, jom kita pergi masuk tawaf, clearkan umrah kita. Nanti ramai orang. Okey, yang lelaki itibak. Kata tak ada itibak. Itibak dia maksud dia buka bahu kanan. Kain ihram tu buka bahu kanan, tutup bahu kiri. Ni sunnah Nabi. Pak Long ni kata itibak tu binatang apa? Dia kata buka ni. Dia kata tak, kalau tak buka boleh tak? Saya kata ni sunnah Nabi, buka. Sebelum dia buka, dia selak. Kan dia tutup macam tu, dia selak ada ni. Tatu kala jengking, scorpion, bofang dengan ekor panjang. Saya tengok, kita orang Melayu kita ni, kalau jahat-jahat tatu jarang ada. Dia tak? Sebab bila ada tatu mandi dah tak sah. Macam mana dengan ibadat lain? Ni tatu ni. Saya kata Pak Long, jangan tanya ustaz. Ya, banyak dosa. Tu saya nak main dengan ustaz tu. Sebenarnya saya takut nak main ke. Kenapa? Dia pun cerita macam-macam. Kadang sesat lah, tak nampak Kaabah lah. Saya takut tak nampak sesat ni. Dia nak. Dia kata tak apa. Ni macam mana ni? Nak buka tak buka? Buka. Dia buka. Dia berjalan. Semua pakai tengok dia. Ni gangster mana ni? Muka Melayu. Kan? Ada tatu. Kalau Mak Saleh tak bawa, dia buat tak tahu. Sampai saya pandai, saya bawa orang. Kalau orang tu tak pernah pi, senang tuan. Daripada bawa orang yang pernah pi. Kalau pernah pi ustaz tu, kita ceramah di depan, dia ceramah di belakang. Oh, pandai. Kalau tak pernah pi, senang. Okey, lubang ni sangat baik tuan-tuan. Sunnah Nabi terjun. Mereka terjun semua. Mereka tak pernah pi kan. Jadi kita tak buat macam tu lah, cerita buat lawak kan. Dia kata jemaah masuk sampai depan Kaabah. Saya kata jemaah duduk. Jemaah angkat kepala, saya main perasaan. Main tuan-tuan. Dia tengok Kaabah, dia angkat tangan. Ustaz, nampak Ustaz. Dia tak nampak. Dia kata nampak yang mata keluar. Siapa pernah pergi tahu saya ni setahun tuan-tuan, hampir 40 kali. Tapi tengok Kaabah duk keluar air mata macam tu Baru ni setahun tak boleh pergi kan PKP. Allah rindu tuan. Tiba-tiba boleh pergi pula bulan 1. Alhamdulillah, pergi tengok Kaabah. Tapi tak boleh pegang sebab PKP kan, Covid. Ni daripada buka dah. Dia tengok Kaabah, dia teriak. Dia angkat tangan tu. Ustaz, ampun dosa saya. Dia minta saya ampun dosa dia. Dia jadi excited. Saya kata Pak Long, minta ke Allah, lupa Ustaz. Tunggu ya Allah, ampun dosaku. Dia teriak. Di Mekah seorang teriak, semua teriak. Kan duduk dekat-dekat. Bila dia teriak, semua teriak. Bila teriak sambil perasaan. Dia kata, jom bangun, jom kita tawaf. Habis tawaf, saya bawa duduk depan makam Ibrahim. Bila dia duduk sebelah saya, dia main seorang. Dia duduk pegang saya, dia tak tahu apa. Dia takut, tak tahu. Pegang. Saya kata, Pak Long, doa. Dia kata nak doa apa Ustaz? Saya tak kerti bahasa Arab. Melayu tak pernah doa. Dia ada ni. Pak Long doa lah apa pun, saya amin lah. Terus dia, ya Allah, aku pernah rogol perempuan ni. Dia sebut nama. Ampun dosa aku. Aku pernah buat orang ni. Aku pernah bully orang ni. Saya duduk dengar amin sambil duduk dengar tu. Oh, dia ni dosa. Kira apa yang dia sebut tu tak mampu kita dengar. Memang dahsyat dia ni. Dosa memang dahsyat. Yang ada tatu kepala gangster lah. Dia kata Pak Long, banyak ni dosa tu. Tak apa, jom kita pergi sa'i. Elok sa'i apa semua. Saya pun tahlul, saya doa. Ketika tahlul, ya Allah, ampunlah dosaku. Seperti mana gugurnya rambutku ketika tahlul, ya Allah. Dia dengar tu teriak. Habis teriak, saya kata Pak Long, jom kita pergi Multazam. Pak Long seorang kan? Jom Ustaz, jom. Multazam kan di antara pintu Kaabah dengan Hajarul Aswad. Tempat tu lebih kurang macam ni 3 kaki. Jom. Dia pergi Sampai penuh orang. Dia berebut. Jadi tunggu lama setengah jam. Tak dapat lagi. Dia tu duduk punya lama. Arab tu. Pak Long tadi, Ustaz, bagi saya Ustaz. Dia nak tunggu Arab tu. Kata Pak Long di depan Kaabah kan, astagfirullahaladzim, lupa.
Main dengan kepala gangster ni dah bawa tuan-tuan. Dia nak tumbuk arang tu. Saya kata sabar. Sekejap lagi lebih kurang dalam 15 minit dia keluar Elok 15 minit dia keluar. Tinggal kosong. Saya tolak Pak Long tu. Tolak-tolak dada dia kena Kaabah. Dia angkat tangan. Ya Allah, bodoh sungguh. Ya Allah, dia teriak. Dia teriak sungguh tuan-tuan. Allah, nak cerita tak ertilah orang yang ada hati tahu. Dia teriak, dia senyap. Saya bisik kat telinga dia, Pak Long minta ampun dosa pula mak ayah. Dia kata, ya Allah, bodoh mak ayah. Lepas tu dia senyap pula, minta ampun dosa bini, anak-anak. Ya Allah, bodoh dosa bini. Lepas tu dia senyap pula, minta lah yang lain pula. Oh, nak minta apa pula Ustaz? Sampai tak tahu dah minta doa. Dia kita minta lah apa-apa pun. Dia pun minta-minta habis senyap. Dah senyap dah 20 minit. Sekejap Pak Long sudah bagi orang lain pula. Saya tarik dah. Dia kesat ayat mata tuan. Duduk dekat makam Ibrahim. Tuan. Saya kata Pak Long, apa rasa? Ustaz, saya umur 55 Ustaz. Saya tak pernah teriak. Ni saya mai tengok Kaabah, dada saya kena, saya teriak Ustaz. Saya kata kat dia, itulah hidayah milik Allah. Dia tak ada. Rupanya hidayah sungguh. Dia duduk di Mekah tu, dia niat nak buang tattoo ni. Dia buat macam mana? Allah, dia balik-balik, saya tengok nak baca khutbah, dia duduk sebelah saya, pakai jubah, pakai serban. Ui, berubah sungguh. Saya tengok Pak Long, balik Mekah ni macam mana? Alhamdulillah Ustaz, hidayah milik Allah. Dia ulang balik saya punya. Dia kata hidayah macam mana? Dia selak lengan jubah tu. Tengok ni, tattoo ni tak ada dah, tapi merahnya dah, isi. Saya kata Pak Long buat apa? Kata dia buat apa? Dia doa nak buang tattoo tu, dia balik dia pasang setrika. Dia pasang setrika tu panas. Dia ambil setrika tu, dia letak. Dia letak, dia angkat, lekat kulit tu. Maksud dia tattoo tu terkeluar. Saya kata Pak Long sanggup buat macam ni lah. Tahu dia kata apa? Ustaz, lebih baik api setrika membakar kulit saya Ustaz, daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat. Kenapa dia hidayah milik Allah? Sebab tu tuan-tuan dia kasih. Kadang-kadang kalau Tuhan buka hati kita, tak boleh kata apa. Tak boleh kata apa. Macam 2 hari lepas mai, Ustaz, saya nak bunuh diri. Ayah kaunselor tuan, penin lah tuan. Mai nak bunuh diri. Cerita betul sedih kan. Mai nak bunuh diri. Dia main macam mana? Dia main dengan ni, beg belakang, bubuh bata dah. Orang bertam. Saya tahu pasal apa? Rupanya dia sayang bini dia sangat tuan. Bini dia mati. Dia tak boleh terima. Dia kata, Ustaz, bini saya pasal apa mati? Tuhan tak adil. Saya tahu pasal apa Tuhan tak adil? Bini saya sayang tak? Dia ambil bini saya, awak tak ambil saya. Dia kata, ish, abang ni, saya dah siap Ustaz nak berterjun Jabatan Pulau Pinang. Tonton bayang tengok, saya pun silap tuan. Masa keluar-keluar tu dia kata, ni Ustaz Abdul Akhir ni ke? Aku pun dia tak kenal. Silap saya kata, ya, kalau aku tahu, aku tak mengaku tuan-tuan. Buat pening kepala. Saya pun kaku, ya, nak sembang dengan Ustaz sikit. Dia kata, sembang apa? Saya nak bunuh diri. Tak pasal, 3 jam tuan. 3 jam duduk dengar dia cerita. Dia cerita bagi dia luah. Saya kaunselor ni bukan menyelesaikan masalah kan. Kaunselor ni dia yang selesai sendiri. Kita dengar ya kaunselor kan. Ni saya ada masalah. Ya. Ni nak buat macam mana? Ya. Dia kali kita kena baik no. Ya. Kaunseling, orang kaunselor kan. Kaunselor bukan menyelesaikan masalah, dia pendengar yang baik. Saya dengar 3 jam tuan-tuan. Lalu 45 minit ya kaunselor. Allah nak bunuh diri. Allahu akbar. Lah kali saya touch dia, bagi dia down, akhirnya dia boleh terima. Baliklah 3 jam tuan. Lepas 3 jam balik apa semua, 3 hari lah. Dia hantar mesej saya, Ustaz, saya redha Ustaz, saya redha Ustaz. Sebab tu dalam hidup kita ni sebenarnya bahagia bukan kita duit banyak, bukan rumah besar, bukan isteri cantik. Kita bahagia ni apa dia? Bila kita redha apa Tuhan bagi. Kita kadang-kadang kan kakak-kakak belakang komplain macam-macam. Saya nak cerita, suami saya teruk Ustaz. Baru ni jumpa, Ustaz, suami saya teruk. Lepas tu macam mana? Saya kalau boleh nikah dengan Ustaz. Lepas saya tanya, ada teruk macam mana? Yang kata nak nikah dengan Ustaz. Dia ingat Ustaz elok sangat kan? Tidur saya tak boleh lena. Dia kata tidur macam mana? Berdengkok Ustaz. Dengkok macam mana? Macam serombong kapal. Bunyi macam mana? Sampai saya duduk Ustaz, bila kapal nak berlabuh ni? Ni nak cerita kat kau duk komplain suami macam serombong kapal. Kau ingat Ustaz tak sama? Hampa tahu dah Ustaz asli tu. Perut dah boleh duduk dalam raga motor. Dia tidur. Jangan tanya bang. Tu
Aku tahu lah aku sahabat baik. Tu hak seorang lagi tu nama Samsul Debat. Hampa try nak kereta sekali. Kalau dia ceramah letih dia duduk. Ngam 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 ngam. Ngam ngam ngam. Dia cakap lengan. Dia cakap. Tu ustaz tu. Kakak jangan komplain kau. Nampak buat live kau? Aku tarik balik apa buat. Lagi depan saman aku amboi. Tapi yang ni betul. Saya agak tegur dia. Ustaz. Ustaz cakap. Mana cakap? Memanglah tak cakap. Hang tidur. Dia lenoy. Ngam. Kalau faham tak apa, haram tak faham. Hama ya ustaz orang lain pun. Sebab tu kadang-kadang kan kita kau kena ingat ada yang tegur macam-macam bunyi pada. Tapi kau kena ingat satu hari dengkok tu tak ada dah. Ada seorang makcik main jumpa saya, ustaz, dia tak, saya rindu suami saya. Dia tiba-tiba ketika dia tidur, ustaz, bila letak kepala dengkok lah tak ada dah, ustaz. Sebab tu bila suami dengkok bagi galakan. Kan bila kau tambah buat macam Piramli kan. Bagi galakan dia. Kau tambah bagi galakan. Sebab satu hari tak ada dah dengkok tu. Kau akan rindu kau. Kita jangan komplain lah. Semua orang sama ya. Yang penting apa? Redha apa Tuhan bagi. Bahagia kita. Ni kadang-kadang kan abang-abang kita, apa isteri, Allah, isteri teruk lah. Saya kahwin dengan isteri saya cutting 36, 26, 36. Masa kahwin tuan-tuan naik motor polis. Kan polis tu dah kahwin lah. Bila traffic light expire masa tu, laju kita buat ni, nanti dia belaga tu. Syu'ur tau. Abang pernah buat lah mudah-mudah. Lah ni reda lah tuan-tuan. Aku naik motor haram tak belaga. Dia pegang belakang. Dulu 36, 26, 36 lah 82 daripada atas bawah. Abang reda lah bang. Itulah nama bahagia. Saya boleh hidup 36 tahun dah. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, kita kadang-kadang komen macam-macam kan. Dapat bos tak mau lelaki. Ada orang kata bos tak mau. Ada bos tak mau perempuan pun dah. Bos perempuan penilu. Bang, kalau nak tanya betul lah orang lelaki, orang perempuan. Kalau nak bos lelaki ke perempuan? Lah jujur lah, tak apa. Lelaki ke perempuan? Tengok nak lelaki. Saya pun confuse, dia orang ni lelaki ke perempuan ni? Dia orang nak lelaki. Kalau abang semua ni kan anggota polis, kalau nak bos, andai tuan tak ada lah kan. Nak lelaki ke perempuan? Lelaki. Saya pun sama anak lelaki. Sebab apa? Sebab perempuan ni cerewet, betul? Bukan cerewet, perempuan ni teliti sebenarnya. Tuan-tuan try tengok buat lelaki yang perempuan. Buat lelaki kata apa? Esok aku nak betul kerja ni pukul 12 pagi. Yang penting siap, betul tak? Yang penting siap, cuba kena perempuan. Saya nak kata kerja ni pukul 12 dia boleh habang. Jangan tebal sangat, terani sudah. Saya tak dapat baca. Lepas tu kena ada nombor, lepas tu kena ada spacing tepi 1.2. Dia habak semua. Lepas tu ada nota kaki, semua dia habak detail tu. Orang lelaki pukul 12 siap. Yang penting siap. Sebab tu saya suka bos lelaki. Kalau mesyuarat, bos lelaki mesyuarat berapa? 20 minit, sejam tu kan lama. Bos perempuan 5 jam belum tentu dapat keputusan. Betul tak? Orang lelaki senang mesyuarat 20 minit je. Mesyuarat tu, okey, mula-mula tahu kerja ni hang nyamat. Kerja ni Yusuf. Yang ni Jay, yang ni Fatimah, dia tak buat apa. Inilah namanya a very good manager. Orang perempuan dia nak buat semua, betul tak? Dia takut kalau bagi tak siap, dia nak buat juga. Orang lelaki tengok, dia pandai, dia delegate semua, betul tak? Itu namanya very good manager. Tapi kalau kita faham, senang, tuan. Kalau saya psikologi, orang lelaki ni dia tak banyak daya memilih. Sebab tu orang lelaki tengok, yang penting tie baju seluar. Dia tak kira tie tu betul tak betul, tak ni. Tengok orang perempuan, baju tudung kena sama. Lepas tu tudung tu kalau dia serika letak atas katil, hampa jangan try pergi duduk. Hampa nak mampus boleh. Pakai tak pilah shopping hari tu tuan-tuan. Aku kena dah. Sama ya. Oh
semua elok Oning. Oning jatuh, dia tak keluar lah kereta. Jaga tuan duk betul. Betul apa ni? Oning ni tak buat. Aku tahu Oning siapa nak tengok Hengit tak keluar. Dia banyak daya memilih. Orang lelaki senang kan, pis surau, baju tak setrika, pakai kain lah. Spender pun tak pakai. Ni ustaz no, banyak ada pis mayang tu game pencin, mana pakai spender. Tanya spender pakai tak? Ustaz pun sama tak pakai apa. Pakai jubah, pakai kain, tak pakai lah. Saya selalu pergi masjid tak pakai lah. Ya, memang tak pakai lah. Sebab senang bergerak. Oh, lagi senang. Kadang kepiah, lantam lah. Tilalat penuh. Mampu dia lebih mayang dah. Dia pis mayang baju kuning seluar hitam. Biasa tu. Kan kain warna tak apa-apa. Orang perempuan jaga. Dia particular. Sebab tu orang lelaki ni tak banyak daya memilih. Kalau dia pergi beli, dia nak 9 barang, ada satu kedai lah. Senang. Kepiah, baju, semua seluar spender. Ambil, beli, bayar tu. Orang perempuan jangan. Dia nak satu barang, kena ada 9 kedai. Dia boleh pergi beli tu. Pilih. Saya ingat anak saya 5 orang tu, perempuan. Saya lelaki, anak saya seorang lelaki. Nak pergi shopping hari raya, dia pergi 5 orang lah. 5 orang keluar, dia pergi 5 jam. Balik-balik, tahu tak dia kata apa? Abang tak jumpa. Aku geram tu dah. 5 jam tak jumpa. Tak jumpa barang tu. Allahu Akbar. Heran tu. Bergelak apa sama lah. Tak jumpa. Kita 20 minit lah. Betul tak? Sebab tu spender kita dalam kotak. Betul tak? Spender kita dalam kotak kan? Tuan-tuan pernah tak buka kotak cek dulu? Orang lelaki pun senang. Tapi orang perempuan spender dengan coli satu kedai. Mereka nak tu macam-macam, renda tak ada renda orang tu. Saya ingat lah kan, dia cerita bini saya tak nampak ni, Lena pergi dekat Sunway dengan dia lah. Masa tu tuan-tuan pakai kepiah lah, kita ustaz kan. Dia kata, bang, jom di mana? Nak masuk kedai aksesori wanita, kedai spender dia. Dia kata, hang masuk orang aku kepiah ni, kepiah. Tu nak duduk mana? Duduk tani lah. Masuk. Dia masuk, dia panggil, bang. Dia panggil kali pertama tak apa lagi, kepiah, ustaz. Dia panggil kali 2, bang. Hampa jangan tunggu panggilan ketiga. Pakai dalam kereta tak cakap sampai balik lah. Tahu dah tuan-tuan. Sebelum dia panggil yang ketiga, kita pergi lah. Kita pergi duduk kat termin lah, tepi. Takkan nak masuk. Duduk. Orang lalu semua tengok. Ustaz tu teruknya. Duk perembang spender perempuan. Aduh, aku kena juga. Mereka kenal tu. Hang pakai mask pun. Jadi kita, macam mana nak buat, nak masuk, tak masuk. Semua perempuan semua. Takkan kita nak masuk dengan kepiah putih ke tu? Kalau sokok hitam tak apa. Kepiah putih bang. Dalam tu. Dia nak masuk, tak masuk, nak masuk. Last kali dia kata apa? Masuk jugalah. Masuk duduk tepi tu. Dia boleh angkat spender dia tu. Bang, color ni okey tak bang? Dalam hatiku, hang pakailah kalau apa pun. Siapa nak tengok? Tapi Min kata perempuan, jangan bang, kena sebut elok. Hang kata tak elok dah kita. Dalam hatiku, tak payah spender pun tak apa malam ni. Aku okey lah. Lu tak nak. Apa kena? Itulah isteri kita, jangan komplain. Sebab tu orang lelaki spender dalam kotak. Dia pipi, dia tengok apa? Saiz. Kan kita tengok apa? Saiz. Kalau saya SL lah. Kalau saya SL, tuan apa? Mereka boleh bayar lah tuan. Mereka ni kan boleh. Kita SL sama saya. Orang perempuan ni, dia punya emerging itu lain. Saya SL lah. Dia pun tengok apa? XL. Yang kedua apa? Jenama. Dia kita biar XL jenama. Polo, saya polo lah. Ambil tarak buka lah. Dia letak bayar. Balik baru buka. Tengok SL dalam S. Agak-agak dia pergi hantar lah. Dah, dia tarik sampai meri. Dia pakai lah. Tengok dia pada gelap. Itulah suami kakak. Sama aja. Redha lah tuan-tuan.
Kawan baik Datuk dia ni. Dulu duduk universiti tuan-tuan, Allah, tak pernah dia beli spender. Tak pernah. Sebab saya tengok dia basuh, tak ada spender gantung. Kalau Datuk, dia punya malas balok ni, balok je lah. Dia ambil baju dia, dia buh dalam baldi. Dia rendam dalam fat, sabun fat tu 2 minggu. Jadi tak payah gosok. Dia angkat-angkat tu, bersih tuan-tuan. Malas sungguh lah timbalan pengarah. Alhamdulillah, bersih. 3 bulan, keput semua. Lah timbalan mengarah. Dia panggil saya bulan Ramadan ceramah. Duduk sebelah saya. Dia tengok. Datuk. Dia buat macam tu. Dia Datuk nak tanya dia tu kan. Pendar pakai. Buat dulu memang tak pernah pakai. Itulah orang lelaki. Pernah pakai. Pakai lah. Tu. Dia kata saya, aku pakai. Kadang-kadang aku cari spender aku tak jumpa. Tu. Aku hantam spender bini aku. Lepas tu saya nak Datuk. Bukan spender dia kecil depan. Aku kalih. Kak, itulah suami kak, sama aja. Dia baru gelak dia. Pasal suami duk hantam benda dia baru. Kita redha lah tuan-tuan. Itu nama bahagia. Kita banyak komplain. Sebab tu Nabi SAW tuan-tuan tengok hidup dia. Dia bahagia. Kerana apa? Dia menerima apa yang Allah bagi. Kita kalau terima bahagia tuan-tuan. Allah isi kunilah, tengok yang positif. Bos kunilah yang terbaik. Aku kerja ni adalah tempat yang terbaik. Sebab tu Nabi kata, Allah sebut apa? Inna khaira man istajartal qawiyun amin. Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan ni dia mesti ada 2. Qawiyun amin. Qawi tu apa? Competent. Competent tu apa? You work as what you want. Kerja seperti mana apa yang kamu suka ataupun kamu minat. Kalau tak minat, berhenti bang. Aku saya malas kerja orang polis. Berhenti lah. Macam saya tak minat jadi cikgu kan. Saya berhenti. Dulu saya engineer, I'm an engineer. Kemudian saya jadi cikgu. Lepas tu tak mau jadi cikgu, saya berhenti. Dan dia jadi businessman. Kalau kita, mesti ada kompeten. Kawiyun, kekuatan pada diri kita sendiri. Kita buat kerja ni. Kalau tuan-tuan rasa, ish aku tak boleh kerja lah, tak boleh. Berhenti bang. Rezeki Allah bagi yang lain. Yang kedua apa? Integriti. Amin. Integriti. Kena ada jujur, amanah. Jangan buat benda tak elok. Sebab dia berkat. Dia keberkatan ni apa? Ada orang tuan-tuan, dia naik kereta KE20 ya. Ada orang naik Mercedes. Maksudnya kalau ni Mercedes tu berkat tak? Walaupun dia KE20, tapi kereta tu tak pernah rosak. Berkat lah kereta tu. Tak pernah aksiden, berkat lah tu. Boleh jalan jauh. Kalau ada orang naik Mercedes, aksiden selalu. Accident kadang-kadang rosak. Maksud dia ada something wrong. Kita rumah kita 3 bilik lah. Tapi Alhamdulillah masuk rumah tenang ya, berkat lah tu. Kita ada bini kita Alhamdulillah taklah macam Nilofa kan? Tengok pun nampak macam Nilofi. Tapi kita tengok muka dia tenang lah. Balik-balik bang makan belum? Allah seronoknya bini aku kan. Dak lagi mai. Cik masak dah. Macam makan sedap. Ni tuan-tuan balik ada ayak lah. Ayak lah. Bibi bertiai tu. Ingat dia seorang nanti. Mampu ya. Kita buka-buka bertiai haram jadahnya bini. Maksud dia ketenangan tak ada, keberkatan tak ada. Dia balik tenang aja. Yang, panggil yang. Betul, abang-abang polis panggil yang tak bini? Ustaz panggil yang Ustaz. Saya panggil yang, no? Yang. Betul panggil yang tak? Ini panggil macam kan beri arahan dekat apa dataran kabar kan. Woi! Jangan tu. Panggil yang. Ada yang baru ni saya jumpa, dia panggil suami dia Bibi. Kata apa tu? Daripada Habi Ustaz nak panjang susah bi lah. Bi. Saya tak kenapa tak tambah ba. Panggil bi. Macam dengan apa nama motor expire bi. Kan panggil lah bang. Betul tak? Apa salah kan? Bang. Ataupun anja. Anja tu nampak sangat apa? Nanti tua-tua anja, bulu pun dengar. Ambil abang lah. Kita panggil lah yang. Paling simple pun panggil nama. Not sedap juga. Ni panggil Hui. Ada yang tak panggil umur dah. Saya pernah pergi ada seorang pakcik umur 78. Sampai rumah dia. Ustaz, mai. Orang pendang. Mai. Dia panggil bini dah. Yang. Panjang. Bini dia umur 76. Ambil angkat ayat. Ketak-ketak lah. Minum Ustaz tu.
Saya kata, ya Allah, 70 berapa pakcik? 78. Elok bini dia pian. Dia tanya, pakcik, 78 panggil yang? Dahsyat pakcik. Dia kata apa? Aku panggil yang sebab aku dah lupa nama dia. Rupanya nama pun lupa dah. Dia kata daripada silap panggil yang lah. Jadi tuan-tuan sebelum lupa nama panggil elok kan? Panggil, itulah kebahagiaan. Ada anak, kita komplain anak kita, tuan-tuan, ada orang tak ada anak. Oh, anak saya 6 tahun dah tak mengandung. Jadi SLE, tak ada SLE. SLE ni di atas leukemia, bawah LSE, tak dapat mengandung, tak ada harapan lah. Dia kata, adik, redha adik, redha ayah, redha. Memanglah sebut redha kan, tapi yang redha sebenarnya adalah hati kita menerima seadanya. Alhamdulillah, saya kata, hang boleh tak kalau kita pergi berubat, boleh menyusu? Dia kata boleh tak pergi makan ubat jenis, dia boleh menyusukan anak kakak dia, dapatlah anak susuan. Dia kata, hang jagalah ni, tak apalah. Dia kata, alhamdulillah, dia redha dengan hati dah. Itulah bahagia. Kadang-kadang kita ada anak, kita kata macam-macam anak kita kan. Saya pun ada anak tuan, 5 perempuan, orang lelaki. Untuk bayang tengok, perempuan cukup susah. Tak balik pukul 8, jam kita. Jam, orang lelaki tak pergi 8 malam tak balik. Kalau ada di kalangan anak kita buat tak tahu something wrong dengan kita. Ada anak mampir dia, ni kita ada masalah tuan-tuan, tak ada keberkatan dalam rumah tangga. Nak berkat ni tuan-tuan, bukan saja kita dapat redha Allah, kita kena cari redha Allah. Di antaranya apa? Dalam rumah kita sembahyang, jangan tak ada yang tak sembahyang. Tuan-tuan nak ni, ibu pejabat polis ni, SPF berkat, semua anggota ni kena sembahyang tu. Kalau ada anggota yang tinggal sembahyang, tuan-tuan tengoklah, mesti ada problem. Tak ada keberkatan dalam tempat kerja kita. Tapi kalau semua jaga sembahyang, tuan-tuan tengoklah, kita datang aman, dia seronok tuan. Walaupun ada masalah di luar, tapi kita rasa seronok tempat kerja kita, sebab berkat. Sembahyang jaga. Sebab apa? Sembahyang itulah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang yang betul-betul sembahyang itulah yang cegah mungkar. Sebab itu tuan-tuan dikasihi rahmati Allah, kita masuk sikitlah tadi kan tentang sejarah Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar naiklah ke Jabal Sur. Dia sampai ke apa? Apa bolehlah, aku tak nak ceramah. Belah tengah no? Belah. Sebab saya ada satu ibu Quran kat Perlis, JKR. Tak kita. Lena, Cik Gina. Saya nak umum sikit. Kita nak buat kutipan derma sikit untuk surah Imam Asy-Syafi'i ni. Jadi ada yang ni tak? Kita pakai bagi sound sikit insya-Allah. Memang saya bagi sikit. Dah Ustaz, bawa tu. Kita lancarkan kutipan derma untuk surau Imam Asy-Syafi'i. Tapi cantik surau ni tuan-tuan. Alhamdulillah, aircon pun ada. Kalau tuan-tuan tak main maharan jadah dia. Lepas polis ni jangan cakap lembut-lembut, balon lah tuan-tuan. Okay. Itulah. Bawa duit dah ni, spender tak pakai apa. Ini bawa insya-Allah. Berapa kita bantu surau. Dulu tuan kata rumah tu jadi rumah Kelani macam mana? Lepas tu upgrade jadi pejabat lah. Alhamdulillah, bagilah tuan semuanya ada surau. Kita teruskan. Jadi Jabal Sur, Sawara dalam bahasa Arab ni, Sawara ialah bonggol unta. Sebab tu kalau tuan-tuan pi dekat Mekah, tuan-tuan tengok ada bukit macam bonggol unta tu, itulah Jabal Sur, bukan Tur Sina tu di Mesir. Ni Sawara. Bila naik tuan-tuan, nak naik tuan-tuan 3 jam. Siapa nak naik 3 jam? Saya alhamdulillah lah dekat banyak kali dah tak pernah naik. Ada jemaah saya tuan-tuan lelaki bini muda lagi, dia naik 3 jam sampai atas. Dia telefon saya, Ustaz, kami telah sampai menaluki Jabal Sur. Dia kata alhamdulillah, aku pun tak pernah naik. Ustaz, tolong hantar helikopter. Tak boleh nak turun tuan-tuan, bayang tengok. Nabi naik dengan Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan tahu umur Nabi masa tu berapa? 50. Kan Nabi hijrah umur 50 tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan kata 50 tak larang pencen nak relax. Nabi berjuang dalam peperangan Badar, Uhud dan semua umur 50 ke atas. Tuan-tuan bayang 50 hijrah
Nabi kan terima wahyu umur 40, duduk di Mekah 10 tahun. 50. Umur 50 baru mula nak berjuang. Kita 50, dah berapa lah bencin, duduk rumah. Lepas tu tak mau buat apa. Tuan-tuan duduk rumah tak mau buat apa. Tuan-tuan tengok 2 tahun saja. Jalan lah. Duduk meter yang ketiga. Apa kan? Tangan berkena nak angkat macam tu lah. Jangan. Bagi sibuk. Di antaranya bagi otak ni berjalan. Ataupun macam nak baca Quran selalu. Ayah saya 85. Setiap hari 3 juzuk baca Quran. Mata tak nampak, dia tengok, dia tahu lah. Walaupun tak nampak huruf tu, dia boleh baca. Hari 3 juzuk. Tapi otak dia, Allah Tuhan bagi, ingat semua. Pipi jumpa, ni saya anak murid ustaz, dia boleh sebut nama. Busuk kan? Saya anak murid saya ramai, haram tak ingat. Kadang-kadang main sama, saya anak murid ustaz. Ya tu memang tak kenal. Esok kalau tuan-tuan jumpa saya ni yang ceramah dekat ibu pejabat polis SPS. Ya memang tak kenal. Kalau kenal saya akan sebut Tuan Razmi ke? Itu saya kenal. Ataupun ustaz apa Syabani. Saya buat kalau saya ya tak kenal lah tu. Ayah saya usuk anak murid dia boleh kenal tu. Ada seorang tambah Muhammad Laldin. Dia boleh sebut Mat Ladin Arab jaga. Kalau Mat Ladin, Muhammad Laldin maksud dia hebat. Kalau Mat Ladin, mat mati lah, tak ada din agama, mati tak ada agama. Jaga tuan-tuan. Ni dia boleh ingat sebab apa? Quran dia baca, tuan. Mata tak nampak. Kalau dia bawa motor dulu, saya kata, ayah tak payah bawa motor, jatuh longkang saja. Ayah bawa kereta sebiji kat dia. Alhamdulillah, kepek semua. Segala tiang dia hentam. Tak apa, yang penting ayah aku tak kena. Dia kena bang. Dia maju buah. Hentam tiang dah. Tiang mana pula? Tiang sekolah. Tak apa ayah. Dalam hati kena lagi aku. Dia hentam semua tuan, tapi tak apa, dia masih lagi boleh bawa. Kan mak tak ada, mak saya tak ada. Jadi nak makan pagi-pagi, kadang dia nak makan awal. Kita usaha pukul 9 baru nak masak kan. Dia lapak, dia bawa kereta. Tahu nak sampai tu dah hentam ke sekolah dia. Kadang-kadang ayam gerai tu tahu dah. Ajarul jaga. Dia pegang motor, parking tak lain. Mana dia parking tu? Tak kira dengan motor-motor habis lingkup. Tapi alhamdulillah ingatan dia kuat walaupun mata tak nampak. Ingatan dia kuat. Sebut je ni, dia boleh i'rab ni. Tuan-tuan mengaji bahasa Arab tahu. Alhamdulillah. Dia boleh i'rab satu-satu ni. Dia ingat tuan-tuan. Bukan saja i'rab dia boleh ingat, dia boleh ingat ni. Kalau kita mengaji balaghah ni syair Arab. Limadha takakatum ilayya katakakuikum ala zijinnatin ifra'un qa'u. Dia pernah sebut sampai sebut saya ingat tuan-tuan. Dia boleh ingat syair Arab. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Quran dia tak tinggal. Mayang sunat ni, zikir ni Allah jangan tanya. Zikir. Sebab tu nak berkat dalam pejabat kita ni, semayang jangan tinggal. Tapi kalau ada jemaah kita seorang yang tak semayang, kita tengoklah dia jadi masalah. Keberkatan tak ada. Sebab tu alhamdulillah, terima kasihlah pejabat polis ni boleh buat program macam ni. Nanti buatlah lagi kan. Tak panggil saya pun tak apa. Buat selalu. Tapi kalau panggil bagus juga. Tapi saya sibuk tuan, pagi ada, malam lagi penuh. Kan? Jadi nak beritahu, bila Nabi nak tuan-tuan, tengok Sayyidina Abu Bakar. Ini sahabat yang baik. Ya Rasulullah, istanni hina. Tunggu sini. Aku masuk dulu. Sebab apa? Nak cek. Cek tengok. Tuan-tuan, tak ada apa. Ya Rasulullah, masuk. Nabi letih tuan-tuan, masuk lena atas riba bapak mentua. Tuan-tuan boleh lena atas riba bapak mentua? Boleh tak? Saya boleh. Bapak mentua saya mama. Saya ingat, saya nak ubah bapak mentua saya masa angkat nikah. Pegang tangan dia tu. Mama ni jangan cium tangan, jangan cium dahi. Saya habis angkat nikah, saya cium tangan dia. Lepas tu saya cium dia, cot. Dia kena. Kata apa? Awak ada teriak. Kata aku ada 13 orang anak, seorang pun tak pernah cium pipiku macam hang. Dia dapat tanah 2 hektar. Itu nama dia strategi, tuan-tuan. Kita ada kadang-kadang Allah ni Nabi tekan sangat di antara apa? Kan? Hubungkan silaturahim. Nabi hijrah tu, Nabi baca satu hadis, kan? Sebarkan wa'imut ta'am. Jangan di antara wasil hubung silaturahim. Hubung sini. Sudah hubung. Rahim tu apa? Bukan kasih sayang. Rahim tu ialah rahim perempuan. Kan? Siapa yang datang daripada rahim yang sama, yang tu kita kena hubung sungguh-sungguh. Kita banyak hubung siapa? Kawan-kawan yang jaga semua.
mak menakan kita buat tak tahu lah. Sebenarnya yang tu kena jaga. Dia satu perut dengan mak kita atau ayah. Ni kita dengan adik-beradik, Allahu Akbar, keli pada. Jangan bang, adik-beradik jaga. Silaturahim, hubungkan rahim yang sama, yakni daripada mak kamu. Pak menakan kita mak mentua kita jaga bukan main. Mak mentua sangkut apa? Cerai habis kan, walaupun dia mak jugalah lepas tu. Tapi yang paling hebat ialah mak menakan mak ayah kita, adik-beradik kita tu. Mak menakan belah ayah belah. Yang ni kena jaga semua ni. Kita kadang-kadang mak menakan, Allah, adik-beradik bergaduh. Cukup kecil hati duduk dalam grup kan, keluarga Haji Harun. Sikit komennya left group. Sedang gaduh adik-beradik kita, tapi dengan kawan kutuk lah macam mana pun tak kata apa. Nama mat kebau hang macam mana, tak kata apa tak. Cuba dalam grup apa adik-beradik, mat abau buh kebau ya, left group tu. Sebab apa? Kita ni tak jaga hubungan silaturahim antara kita, tapi dengan kawan-kawan bukan main. Sebab tu Nabi SAW tuan-tuan ni tidur atas riba bapak mentua Abu Bakar. Bila tidur tuan-tuan, tengok-tengok dalam riwayat kata ada lubang, ada binatang berbisa. Dia tengok binatang tu keluar, dia masuk jari. Dia masuk jari, masuk tonton jari kaki, binatang tu sengat. Ada riwayat kata apa nama ular, dengan kata kalau lipit tengking tu. Itu saya pun tak pastilah. Bila sengat, Sayyidina Abu Bakar ni takut binatang tu keluar tuan-tuan, dia biarkan disengat. Bila disengat, dia tahan air mata ni jatuh atas pipi Nabi. Nabi jaga-jaga, ya Abu Bakar, ni madza tabki, kenapa menangis? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, ada binatang tu berbisa, dia nak sengat aku. Jadi aku takut dia sengat engkau, aku biarkan. Ya Rasulullah, Nabi kata, ya Abu Bakar, sampai macam tu kah? Ya Rasulullah, aku buat ni kerana aku sayang kamu ya Rasulullah. Ni kita buat sambut maulud Nabi ni kenapa? Di pejabat polis ni, kerana kita nak ingat Nabi. Kalau tak buat, pakai tak ingat lah. Saya tanya tuan-tuan, bini Nabi ada apa? Tak jawab dah. Bini tuan-tuan. Satu lah, memang tetap dah kan. Polis pangkat bukan main, pengakut bini. Kan, ambil gambar saya kata buat je ni, semua pakat buat, saya tak boleh buat tu. Bini tak tahu kata. Bukan takut, bini kita menggerunkan. Kan, ni bini Nabi dah berapa? 9 orang. Kalau tak sambut maulud Nabi, kita tahu dah sejarah. Anak Nabi dah berapa orang? Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Berapa? 7 kan? Betul tak? Berat apa? Ibrahim Abdullah. Ada kena menyanyi tu. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalsum, Siti Nurhaliza, Cak Ayam tu. Siti Nurhaliza. Siti apa? Siti apa? Siti Umi Kalsum mana sebut tadi? Siti, betul-betul. Siti Ruqayyah. Kalau tak sambut, tak buat, kita tak akan ingatnya. Anak Nabi, bini Nabi, sahabat Nabi nama Abu Bakar. Nabi SAW dihantar makanan. Siapa yang hantar? Abdullah bin Abu Bakar, anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ada orang pula tuan-tuan, namanya Abdullah bin Uraiqit. Dia ni penunjuk jalan, orang bukan Islam. Tengok, Nabi ni dia perancangan cukup elok ni. Yang hantar makanan kepada Nabi siapa? Namanya tuan-tuan Asma bin Abu Bakar. Asma ni adalah anak kepada Sayyidina Abu Bakar yang mengandung masa tu 8 bulan. Setengah riwayat kata. Hantar makanan 3 jam bang, nak naik atas bukit tu. Allahu Akbar. Agak-agak kita orang perempuan sanggup tak? Ni yang duk mengandung ni pun belum tentu boleh naik. Ni naik 9 bulan hantar makanan sehari 2 kali tu. Allah, pengorbanan tuan. Kita bini kita no masak sehari 2 kali pun komplain. Ini nak masak apa dah? Komplain macam-macam. Allahu Akbar. Tak setuju selalu. Ni hantar makanan. Nabi SAW keluar tuan-tuan 27, 28, 29, 30 hari. Nabi keluar pada 1 Rabiul Awal. Ni sejarah ni kalau kita tak cerita orang tak tahu. Nabi keluar tuan-tuan, Nabi menyusuri jalan melalui Laut Merah. Bukan jalan biasa, Laut Merah. Nabi ditunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraiqit. Sebab tu tuan-tuan kalau nak bagi nama anak, namalah 2 nama ni, Abdullah dan Abdul Rahman.
Kita anak kita nama pelik-pelik kan, baru ni nama apa tu, Nur apa nama pelakon tu, oh nama pelik, cari-cari makna tai kucing kering. Jaga kan, bagi nama elok anak kita. Abdullah macam saya, Abdullah Khairi, hamba Allah yang baik. Jadi yang paling baik dalam dunia ni aku lah. Nama Azmin, ni kan nama okey dah. Nama Sahlan, Sahlan mudah. Nama Nazri, nama Zakaria, ni nama Nabi, semua nama bagus-bagus lah. Syabani, nama Razmi, nama elok ni. Nama kadang Allahu Akbar, cantum-cantum kita pun tak tahu nama. Sebab orang Melayu kita ni kalau nama elok pun dia bukan panggil semua. Kalau Tuan Zakaria selalu panggil apa kalau kita kat kampung? Zek, payah bumbung kan, sini yang panggil Zek. Kalau kampung payah. Betul kan? Betul kan? Kalau Syukur Kot dia. Kalau Ma'in, Ismail, Me'e dalam bahasa Arab sengit. Ada tak Me'e sini? Ada sengit apa? Balik. Kita nama kita kerana nama Muhammad panggil Mat dalam bahasa Arab mati, min alif ta. Saya ingat dulu ada seorang tu nama Muhammad Arab tepuk kepala. Ma tu tidak dalam bahasa Arab, Mat tu mati, Mat tak mati. Nama elok. Nama paling baik ialah Abdullah dan Abdul Rahman. Tu Nabi bersama Abdullah bin Uraiqit. Yang ni penunjuk jalan, dia bukan Islam. Jalan. Ikan cerita tuan-tuan. Sampai tuan-tuan di pertengahan jalan nampak debu. Rupanya Suraqah bin Malik dengar, siapa dapat tangkap Muhammad hidup mati 100 ekor unta. Lebih kurang dalam 100 Mercedes ataupun BMW. Kejar Suraqah. Kejar sampai tenggelam, jatuh. Dia jatuh, kejap lagi jatuh. Kali ketiga, Muhammad, tolong aku Muhammad. Nabi kata apa? Wahai Suraqah, baliklah, jangan cerita. Kerana apa? Kerana aku akan kalungkan kamu nanti dengan mahkota kerajaan Parsi. Ni janji Nabi pasti berlaku. Tuan-tuan baca dah hadis fitan akhir zaman. Akan berlakunya kiamat, dia kata, apabila dua putera raja bergaduh dan terbunuh salah satunya, menunjukkan tanda sangat dekat dengan kiamat. Tahu tak sekarang apa berlaku di Saudi? Dua putera sedang bergaduh, tak? Talal Syekh Talal dengan Salman, putera Muhammad Salman. Talal ini dipenjarakan tuan-tuan dalam rumah dia kerana dirampas kuasa daripada Muhammad Salman melantik anaknya. Salman tu melantik anaknya. Sekarang ni jadi kontroversi. Kalau berlaku pembunuhan, menunjukkan memang kedatangan kiamat ni sangatlah hampir. Imam Suyuti dia kata apa? Tidak berlakunya kiamat selepas daripada Nabi lahir ialah 1500 tahun. 1500 tahun menunjukkan Nabi berapa? Lah 1444 nya. Campur dengan Nabi hijrah, kan Nabi hijrah 50. Maksud dia apa? 1444 campur 50, 1494. Maksud dia ada berapa tahun ni? 6 tahun aja. Dekat lah tuan-tuan. Kita duk rasa lengah-lengah tu. Dekat sangat lah. Maksud dia saat hampirnya kiamat ni sangat dekat dah. Allahu Akbar. Ni apa yang Nabi sebut pasti akan berlaku. Nabi kata, Suraqah, aku akan kalungkan engkau nanti dengan mahkota kerajaan Parsi. Ini baru sebut ya. Rupanya zaman Sayyidina Umar Parsi jatuh. Mahkota tu bawa balik. Dia ambil mahkota tu tuan-tuan Sayyidina Umar, lalu kalungkan kepada Suraqah bin Malik kerana janji Nabi SAW. Akhirnya tuan-tuan, daripada 1 Rabiul Awal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari jalan. Nabi sampai tuan-tuan hari ke-8, namanya tuan-tuan Masjid Quba. Lepas tu kalau tuan-tuan tak nak pergi cerita macam ini, man tawadda fi manzili, siapa berwuduk di tempat kediaman, summa tusalliya raka'atain, dia semayang 2 rakaat, kal umrah, dia dapat pahala umrah. Lepas tu kalau kita duduk Madinah, kita ambil lah wuduk di hotel, lepas tu pergi semayang 2 rakaat Masjid Quba, pahala macam umrah. Sebab Nabi nak bagi ni, hampa duduk di Mekah dapat umrah, kami tak boleh pergi. Maka penduduk Madinah protes, ya Rasulullah, kami apa yang dapat? Maka Nabi riwayatkan hadis ni, dapat pahala umrah, semayang 2 rakaat di Masjid Quba. Nabi duduk di Quba 4 hari, 9, 10, 11, 12. Nabi masuk ke Madinah ialah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Hijrah Nabi ialah 12 Rabiul Awal. Banyak orang tak tahu.
Nabi masuk, Nabi disambut tuan-tuan dengan Tala'al badru alaina. Kalau tuan-tuan pergi dekat Masjid Quba, ada satu tembok nama tembok Tala'al badrun, dan ada telaga nama Arish. Telaga tu Nabi ludah dengan izin Allah. Telaga tu tuan-tuan boleh diminum sampai sekarang dan menyembuhkan penyakit. Tapi yang paling baik ialah khairul ma' fil ardi ma'u zamzam. Sebaik air muka bumi air zamzam lah, air zamzam. Dan sebaik-baik kurma yang kita nak minum, Nabi kata nak makan, ialah makanlah tamar ajwa. Pagi 7 biji saja. Allah jauhkan 2 penyakit, iaitu racun dan sihir. 7 biji ya, jangan lebih. Kalau lebih, kepala jadi botak. Orang tanya pasal apa? Kerana harganya mahal. Sekilo 120 tuan-tuan. Makan sehari sekilo, botak kepala tuan-tuan. Itu kelebihan. Nabi sampai-sampai tuan-tuan, Nabi disambut oleh para sahabat. Yang paling hebat, Nabi disambut oleh seorang ibu, iaitu ibu kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ialah sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Lepas Anas bin Malik, maka lahirlah 3 bulan selepas itu namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas ialah Imam Malik. Imam Malik berguru dengan Imam Nafi'. Imam Nafi' ialah anak murid atau maula kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar ialah anak Sayyidina Umar yang bersama dengan Nabi SAW. Tu adik kita bagi syarat tu, so berhenti dah tu. Hoi! Senyap tu boleh nampak. Siapa seorang derah, ingat dia derah, aku derah lagi. Tak apa, bagus, bawa. Mana nak tahu esok dia jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan gelak apa dia? Kita bukan tahu. Macam tuan-tuan kan, tuan-tuan jadi polis, mana tahu dulu tuan-tuan semua ni penyamun nampak. Tapi alhamdulillah, main besar jadi. Saya macam saya dulu susah tuan-tuan. Dulu tak ada makan, saya pun tak tahu saya jadi ustaz. Dulu kalau balik tuan-tuan duit tak ada, susah. Dina tanam ni, tanam timun. Aku curi timun tu. Timun makan dengan sedap. Bila dah ni tuan-tuan pipi dapat tanam timun, tapi cicitnya. Saya pipi, "Haya, you punya Tok Wan ada? Tok Wan saya sudah mati oh. You tahu kah? Dulu you punya Tok Wan tanam timun oh. Ya, Tok Wan pun tanam. Haya, curi oh. Tok Wan kita tak bunyi dah. Habis dah. Hello. Bateri habis nampak. Lepas ni sabotaj ni nampak ceramah sampai habis bateri. Hello. Kan dia kata, "Ayah, Tok Wan kita sudah mati ya. You tahu kah? Kita sudah curi oh, you punya timun oh." Tahu dia kata apa? "Tak apa, kita punya Tok Wan sudah halal oh." Kalau mati aku jam dia. Susah tuan-tuan, susahnya. Saya pun tak sangka dulu saya jahat tuan-tuan. Allah curi. Dah mana tahu dalam kampung buah mutan orang, kita pokok mutan tak ada. Tapi orang kampung tak kata apa. Pergi ambil orang mutan orang makan surau lah tu. Susah. Tapi orang kampung tak kata apa sebab susah. Kadang-kadang balik tuan-tuan sekolah kan, ni pegang bini mak dah lapar, hujan turun nak motong tak boleh. Tapi ada bekas menteri bagi tahu kan, kalau hujan turun tak boleh motong, pakai baju hujan. Menteri mangkuk ayuh ni. Mek paling takkan tak tahu mek. Hujan turun motong macam mana dia bercampur dengan susu getah. Dia tak pernah tengok pokok getah apa. Pakai baju hujan pula. Allah, mak lapar mak. Aku lah, dia guna tangan celup dalam minyak lauk. Minyak lauk pakai goreng tu. Dia celup-celup, masing-masing dia gaul. Saya makan punya sedap tuan-tuan. Lah bini aku buat taubat, aku tak makan kan. Lagak nak mampu. Tapi susah itulah menjadi. Ni Anas bin Malik tuan-tuan, bila sampai mak dia kata apa? Dia las, "Ya Rasulullah, aku tak ada harta, tak ada rumah. Ambillah anakku ni sebagai maula kamu." Lepas tu kalau tuan-tuan ada anak, baca doa ni. Nabi pegang dada Anas. "Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu." Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, rezekikan dia mal, harta, anak, dan berkatlah anak dan harta. Tuan-tuan siapa ada anak, bacalah doa ni selalu, insya-Allah berkat. Alhamdulillah, Anas bin Malik panjang umurnya. Sahabat mati habis dah, dia tak mati lagi. Dan dia kahwin tuan-tuan, bini pertama mati, dia tak mati ni, dia kahwin lagi. Bini kedua mati. Kahwin lagi, bini ketiga mati. Mati bini dia.
Anak dia mati, dia tak mati lagi. Panjang umur. Lepas anak dia mati, cucu dia mati, dia tak mati lagi. Lepas cucu dia mati, cicit mati, dia tak mati lagi. Lepas tu cicak mengkarung, semua mati. Dia tak mati kerana apa? Doa ini. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Satu lagi doa apa? Abdullah bin Abbas yang mati di Taif, Nabi baca doa ni. Apa dia tuan-tuan? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil waj'alhu min ibadikas salihin. Ini doa ni tuan-tuan kena baca untuk anak-anak kita. Dan satu lagi anggota polis, doa ni jangan tinggal. Tuan-tuan tahu ada satu penyakit nama Ain. Orang polis ni jangan jaga. Ain tak ada Ain. Kadang kita pakai smart, orang tengok jaga tu, dia penyakit Ain. Jaga tuan-tuan. Penyakit Ain ni lebih dahsyat daripada sihir. Kadang kawan-kawan kita naik pangkat, dengar naik pangkat, dia ada hati dah tu, dia doa dan tak elok. Sebab tu tuan-tuan jangan tinggal doa ni. A'udzu bi kalimatillahi tammah wa min syarri kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung dengan kalimahmu yang sempurna daripada syaitan yang celaka, daripada mata yang mencela, penyakit ain. Anggota polis, anggota pegawai kerajaan kena amal doa ni selalu. Takut tuan-tuan dengan kawan kita, kadang jiran kita, dia tengok kita, dia nampak muka baik tapi hati dia doa tak elok. Kereta baru, tak lama dia doa. Kadang kawan-kawan kita bersama, kalau pangkat dia, kalau pangkat dia, kalau pangkat dia, kalau dia pangkat dah, dia doa tak elok. Itu bahaya. Jadi insyaAllah, alhamdulillah Nabi sampai. Nabi tuan-tuan membina yang pertama ialah rumah Allah, nama Madinatul Munawwarah. Dan Nabi duduk di rumah tuan-tuan namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Abu Ayyub meninggal tuan-tuan di mana? Di Turki. Kuburnya ada di sana. Kerana apa? Dia nak membuka Konstantinopel. Sekarang ni namanya Istanbul. Dulu bukan Istanbul, dulu namanya Islambul, kota Islam. Lalu ditukar dalam bahasa Turki jadi Istanbul. Sebelum Istanbul ialah Islambul, ialah Konstantinopel. Yang nak buka siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi dia tak dapat buka. Yang dapat buka ialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad lah yang buka tuan-tuan. Bila buka, mereka cari semula akan kubur Abu Ayyub. Akhirnya mereka mimpi, Sultan mimpi dekat dengan tembok di kebumi. Mereka gali-gali nampak mayat Abu Ayyub masih elok. Sahabat Nabi yang benar, Nabi tidur rumah dia. Bila dapat, Sultan ni turun, pegang tuan-tuan nak hormat, ambil berkat, cium kaki Abu Ayyub. Kaki tu terangkat. Pegang nak cium, terangkat. Maka ulama bagi tahu dia malu kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Kerana Sultan Muhammad boleh buka Konstantinopel, dia sahabat Nabi tak dapat buka. Hebatnya tuan-tuan. Sebab tu sejarah ni, kalau kita ni ingat, cara orang Yahudi nak bagi kita hancur, yang pertama dia lupakan sejarah. Macam kita semua ni kan, kadang-kadang hari kemerdekaan pun kita tak tahu ni bulan merdeka kan. Polis kalau saya bawa kan, nak kena iring macam-macam, macam tu ada sebut kan. Kadang apa sekolah tu nak buat merdeka, kita banyak tugas lah. Tapi sejarah ni kita kena ingat. Kita tanah Melayu, tuan-tuan, merdeka 1957 kan, 31 Ogos. Tuan-tuan tahu tak orang polis ni siapa yang bagi tarikh tu? Siapa tak boleh jawab, saya potong elang. Anda ingat tak? 31 Ogos, siapa yang bagi tarikh tu? Ustaz tahu. Syekh Abdullah Fahim, tahu tak? Syekh Abdullah Fahim tu ialah Tok Wan kepada Abdullah bin Ahmad Badawi. Ahmad Badawi bin Abdullah Fahim. Abdullah Fahim tu, dia yang bagi 31 Ogos bila Tengku Abdul Rahman jumpa dia. Sebab dia ahli falak, bukan pelak, falak. Tuan faham? Tuan orang utara. Tapi tahulah. Ahli falak, dia bagi 31 Ogos. Itu ialah merdeka tanah Melayu. Tuan-tuan kena faham. Malaysia bila? 16 September 1963. Dulu kita tanah Melayu, orang Melayu. Sebab tu kita kena faham sejarah. Orang Yahudi nak hancurkan kita, mereka padamkan sejarah. Bila padam sejarah, kita tak faham sejarah, kita akan rasa hidup dalam keadaan dijajah. Kemudian apa? Yahudi akan tekan satu lagi, jangan amalkan apa yang Nabi ajar. Contoh tahu tak? Ni kambing. Yahudi suka-suka makan kambing. Tapi kita tengok kambing dia darah tinggi, kencing manis. Allah, saya jumpa baru ni buat reunion ya, reunion kawan saya, umur saya 54 kan. Jumpa, Allah, kawan-kawan teruk-teruk semua. Depa kerja menang,
Tengok gigi pun tak ada. Kita nak buat mesyuarat ni, nak buat apa lah. Awak teruk 54 tuan. Tuan-tuan kerja polis jaga penampilan lah. Nanti tuan-tuan buat tengok reunion. Allah, ada seorang tu nama Rosnah, dulu ratu cantik lah. Tengok dah duduk atas bangku pun tak boleh lah, punya gemuk. Dia kata, ni bukan Ros lah. Tapi tak ada apa-apa lah. Dia kata, dah bukan Ros lah, bunga kembang tu. Oh, semua tu. Dia tanya ni, nak tanya titik ni kita hajarlah. Tuan-tuan ada penyakit tak? Apa? Busuk? Dia kata, aku kerja mana darah tinggi. Semua penyakit. Semua ada penyakit. Bertanya, Allah, hang ada penyakit tak? Saya, alhamdulillah tak ada. Tahu saya apa? Pasal tak cek. Kalau cek, garanti ada tuan-tuan. Tapi nak beritahu lah, alhamdulillah lah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita amalkan sunnah Nabi. Macam tuan-tuan bagi kopiah, sebenarnya sunnah Nabi ni, tutup kepala kan. Polis ni sebenarnya hebat. Tak ada polis hancur negara kita. Sebenarnya askar pun takut dengan polis. Dia. Oh tuan-tuan, sebab apa? Sebab wibawanya. Sebab tu polis, jagalah integriti tuan-tuan, jagalah kehebatan tuan-tuan, kerana tuan-tuan menjaga bukan saja manusia tapi negara yang ada. Hebat tuan-tuan, maka hebatlah rakyat yang ada di bawahnya. Tapi kalau tuan-tuan buat silap, kami semua akan silap. Sebab yang menjaga. Jadi insyaAllah semoga pengajaran yang ada daripada sirah hijrah Nabi SAW, hijrah ini, walaupun saya masuk dalam tajuk sekitar tuan-tuan, supaya tuan-tuan tak lena. Tidak, tak boleh kan. Main dengan abang kata nak ada ceramah, dia ada abang dah, nampak dah. Dia kata nak berjam lah. Tapi ada, alhamdulillah semua tak berjam tu. Oh bagus lah tuan-tuan ni. Memang boleh lah. Skot! Siap! Terima kasih. Saya mohon maaf lah ada silap dan salah. Oh yang tengok ni, kalau ada silap tarik balik yang berhormat. Ini 2 rangkap pantun. Dengar betul-betul. Pergi ke Dubai membeli meruku. Kakak di belakang, bye-bye. Abang semua, I love you. Terima kasih pada tuan. Terima kasih kerana jemput saya, Tuan Zakaria. Dia pun panggil Pak Ya tu. Itu nama kasih sayang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.